Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak menerangkan bagaimana kita menggunakan double Bollinger Band untuk membuat projection menggunakan double Bollinger Band dan bersama dengan moving average. So kalau kita lihat di sini AUD JPY, NZD JPY, AUD US dollar dan NZD US dollar. So jadi macam mana kita nak buat projection menggunakan double Bollinger ni? Okey, baik. Secara asasnya double Bollinger mempunyai beberapa zone beberapa zone yang kalau kita nampak di sini di bahagian bottom apa ni dia panggil sebagai inner Bollinger ni, dia ada line merah ni. Okey, line merah ini maksudnya trending downtrend dia ni downtrend, dan manakala di line ataupun top inner Bollinger Band yang berwarna hijau ini dia panggil uptrend punya zone. Okey, so jadi bagaimana bacaan yang kita kita boleh buat berdasarkan bacaan Bollinger Band ataupun double Bollinger ni. Okey, kalau kita lihat di sini pada hari semalam berlakunya okey, saya ceritakan apa yang berlaku di top Bollinger kemudian berlakunya closing di inner top Bollinger. Okey, so basically apa yang berlaku di sini, market membuat retracement. Okey, market membuat retracement, dan apabila price action line ni dia break top inner Bollinger ni yang warna hijau ni, maka di sini kita panggil dipanggil sebagai exhausting, maknanya market exhausting. Okey, so bila dia sampai di sini dan kalau dia tidak membuat closing di mid BB, so maknanya belum ada lagi trend changing ataupun direction changing. So momentum buy trend dia masih lagi ada selagi dia tidak break mid BB. Maknanya selagi dia tidak break mid BB, maka dia mungkin akan berlaku direction changing ke arah downtrend. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini pada hari semalam, pagi semalam berlakunya market exhausting, kemudian berlakunya changing direction, kemudian apabila dia break bottom inner Bollinger yang berwarna merah ni, kemudian ini dia dipanggilkan trending. So jadi dia masuk dalam zone consider sebagai zone trending, itu downtrend. Okey, kemudian pada awal waktu New York semalam, kemudian price membuat pullback. Okey, dia membuat retracement, kemudian dia masuk zone inner bottom Bollinger. So di sini kita panggil dia market exhausting. So jadi bila sampai market exhausting, kita nak melihat adakah dia exhausting, maksudnya exhausting sell punya exhausting lah, maknanya investor tak ada lagi, investor dah tak ada sebab dia sudah keluar daripada zone bottom inner Bollinger. So jadi dia dah keluar daripada trending punya zone, kemudian dia exhausting. So bila sampai dekat mid BB, so kita tak tengok adakah dia membuat direction changing ataupun tidak. So kalau tidak membuat any direction pertukaran arah, so jadi dia akan membuat pullback, dan di sini akan jadi zone re-entry sell. Okey, so point dekat sini ialah kita nak melihat penentuan sama ada price action ni berjaya tidak break bottom inner Bollinger yang itu downtrend punya zone. Jika price action ni tidak break line merah ni, maka di sini akan dia panggil retest. So jadi mungkin tidak akan berlaku another round of downtrend. So jadi di sini akan menjadi support area untuk dia kembali kepada mid BB, dan dia akan cuba membuat pertukaran arah. Okey, andai kata dia break bottom inner Bollinger yang warna merah ni ke bawah, maka downtrend bersambung kembali. Okey, so trend dia continue balik, bersambung kembali menuju ke bawah lebih banyak. Okey, ini di time frame H1. Okey, time frame H1.
manakala IMA 90 ini kita gunakan, dan IMA 40, 520 ni sebagai support area. So di sini, dan IMA 90 ni kita gunakan sebagai support dan juga trend. So di sini nampak kita ada trending breakout. So ini IMA 90 ni signifikan kepada daily punya direction. So kita boleh nampak dia dah start mula membuat retracement sell di daily time frame. So di sini kita nampak nampak dia trending, kemudian dia existing, tapi dia tidak menukar direction dan dia continue balik kepada uptrend. And then pada hari semalam dia membuat retracement. So buying dah kira exhausting lah. So dia masuk inner Bollinger, and then kemudian disambung pula dia menukar arah direction daripada bullish kepada bearish. Cuma ni lagi dia belum masuk zone trending downtrend sebab dia belum masuk bottom inner Bollinger yang waktu line merah ni kan. So jadi di sini kita boleh membuat andaian dia akan cuba membuat another round. Kalau kita lihat di sini, sebelum ni price dia cuba break bottom inner Bollinger, which is downtrend punya zone, dan nampaknya macam tak berjaya. So dia naik balik, membuat pullback dan mencari new high di H1. So kemudian bukan new high tetapi high low, untuk mencari menjadi zone re-entry. Dia nampak dia tak ada membuat direction changing. So kalau kita buy di sini waktu dia retrace kemudian confirm market exhausting, dan kita boleh target TP kita di 520 ataupun MACD sini selagi dia tidak membuat breakout, selagi dia tidak menukar arah, selagi kita consider dia masih lagi dalam momentum sell, cuma dia belum trending lagi. So momentum sell, direction sell tu dah ada, tinggal lagi dia belum membuat breakout untuk mengukuhkan pricing untuk terus menjadi downtrend. Di sini di H1 tapi kalau kita lihat di H4, seperti kita lihat sebelum tadi, price action ni masih belum lagi break bottom inner Bollinger Band. Ini belum membuat sebarang pengukuhan yang mengatakan yang H4 ini akan membuat trend downtrend di sini. So mungkin hari ini akan menjadi penentuan sama ada price action akan break bottom inner Bollinger, yang mana di sini akan menjadikan sebagai petunjuk pengukuhan ni downtrend. So sekiranya tidak berjaya, maka dia akan membuat pullback dan dia akan cuba membuat breakout di bahagian mid-BB. Kemudian another round dia kena membuat breakout di trending uptrend. So dia kena buat breakout di bahagian inner top inner Bollinger Band, iaitu warna hijau ni. So jadi kalau dia tak berjaya, maka dia tidak mampu untuk membuat uptrend punya direction. So kalau kita nampak di sini, daripada awal start dia naik, daripada awal ni, contoh dia downtrend kan sebelum ni kan, kemudian dia exhausting, kemudian dia exhausting, this one, kemudian dia exhausting, kemudian dia cuba membuat penukaran direction, dia akan retest, dan tidak berjaya untuk mengukuhkan position untuk bertukar menjadi uptrend. Kemudian dia buat pullback, dia masuk zone re-entry. Consider zone re-entry sebab dia tidak membuat breaking downtrend, dan di sini menjadi support area untuk dia naik kembali, dan market kembali exhausting dan mencuba lagi sekali untuk menukar direction ke atas, dan akhirnya berjaya membuat uptrend breakout. Nampak dia break top inner Bollinger Band yang warna hijau ni, nampak. Kemudian dia exhausting lagi, kemudian dia sambung balik uptrend, nampak kuat. Ini nampak di sini dia membuat retracement, kemudian exhausting kembali dan cuba untuk membuat pertukaran arah, tetapi tidak berjaya untuk membuat formation downtrend, dan kemudiannya menjadi re-entry zone di sini. So dan another round dia cuba buat breakup top inner Bollinger, tetapi selang 2 jam tidak berjaya dan kembali kepada exhausting zone. So di sini kita tahu bahawa ada possibility yang uptrend ini sudah kepenatan ataupun exhausting. So jadi dia tidak mampu untuk membuat pengukuhan naik ke atas. Waktu ini mungkin disebabkan oleh data news
AUD weak ataupun US dollar yang menguat sebab kalau kita lihat ni sini macam sepertinya zone masuk atau zone New York okay. Kemudian selepas membuat changing of the direction, dia membuat downtrend breakout, mana dia mengukuhkan lagi selling price di sini. Nampak ada ekstrim. So kemudian okay, yang ni nanti saya akan jelaskan dalam time frame yang lebih kecil baru kita nampak apa yang berlaku. Okay, so saya nak jelaskan di sini bagaimana berlakunya formation downtrend dan formationnya uptrend, dan market exhausting, kemudian balik kepada MACD, kemudian membuat retest dan tidak berjaya membuat breakout downtrend, dan dia kembali kepada exhausting area ataupun exhausting zone, dan kemudian membuat cubaan untuk menukar direction. Dan selagi dia price action belum berjaya membuat breakout kepada top inner Bollinger Band, iaitu line warna hijau ni, selagi itu tidak dianggap sebagai uptrend. Okay, so ini nampak di bahagian H1 mungkin nampak sedikit market a bit choppy di sini, tapi kalau kita lihat di H4 kita boleh nampak jelas pergerakan yang kukuh. Ni zone tadi, dia menukar direction di H1 tetapi tidak berjaya untuk mengukuhkan price menjadi downtrend formation. Dan tapi kalau kita lihat di H4 ni, dia menjadi support area dan re-entry zone, cuma tidak ada pengukuhan untuk menjadikan dia sebagai uptrend. So di sini kita boleh nampak pada minggu lepas hari Isnin, dia membuat kekuatan, ada kekuatan buy dan mengukuhkan dia menjadi uptrend di sini sehinggalah pada lebih kurang pada hari Selasa ataupun Rabu berlakunya retracement dan market exhausting kembali kepada MACD. Okay, biasanya kalau dia balik kepada MACD ni, dia akan retest sama ada dia menukar direction ataupun dia kembali cuba untuk menyambung downtrend, tetapi dengan syarat price action kena break top inner Bollinger, iaitu yang berwarna hijau ni, supaya untuk menjadi formation uptrend. Okay, sehinggalah berlakunya exhausting dan kembali kepada MACD dan berlaku pertukaran arah. So nampak di sini hari ni nampak macam arah H4 mencuba untuk membuat breakout downtrend di sini. So ada kemungkinan mungkin ada possibility juga untuk dia membuat breakout di bottom inner Bollinger Band yang berwarna merah ini, dan mungkin dia akan turun. Tapi kita boleh lihat kekuatannya di H1. Kalau kita tengok H1 di sini, kalau price action line ni break bottom inner yang berwarna, makanya pengukuhan downtrend itu terbentuk. Okey, secara tak langsung dia akan mendorong untuk H4 membuat downtrend formation. Ini yang kita tunggu. Kalau betul dia buat downtrend formation, maka zone re-entry sell di H1 ini dikira sebagai valid untuk kita hold position sehinggalah H4 sekiranya dia meneruskan downtrend ataupun dia berjaya membentuk formation downtrend, maka kita akan cuba mencari re-entry apabila market membuat pullback macam ni, dia pullback balik kepada MACD waktu dia exhausting. Kemudian kita akan cuba mencari re-entry sell balik sehinggalah dia berjaya membuat pertukaran arah dengan membuat breakout di MACD. So analisis untuk AUD US dollar, apa yang saya boleh katakan, kita mungkin akan cuba mencari peluang untuk re-entry sell sama ada di H1 maupun di H4. Okay, so kalau ada nampak di sini ada re-entry zone di MACD, dan kita lihat dengan jelas di H1 pun berlaku re-entry di MACD. So ada dua confirmation di sini yang mengatakan price membuat re-entry zone di MACD selepas market exhausting. Maksudnya di sini tidak ada seller, maknanya investor tidak lagi menjual. Sebaliknya retail trader membuat order buy sehingga sampai kepada zone re-entry.
Alright, so macam saya kata tadi, projectionnya ialah sekiranya price action DH4 berjaya membuat breakout downtrend formation, maka kita menjangkakan price akan turun, dia akan turun. Kita tengok adakah sampai dekat 590. This is major uptrend lah. Okay, major uptrend. So is normal kalau price membuat correction untuk mencari support area untuk kembali kepada uptrend. So kalau kita lihat di sini, ada kemungkinan besar AUD US dollar ini membuat retracement sehingga sampai di line 590 ini, kemudian baru dikembali kepada uptrend. Ini bergantung kepada pasaran komoditi itu sendiri. Kalau komoditi masih lagi weak, maka AUD ada kemungkinan besar AUD US dollar ni akan meneruskan penurunan. Sebaliknya, jika investor berminat untuk risk on dengan membeli pasaran komoditi, maka AUD US dollar ini akan membuat kenaikan kembali menyambung kepada uptrend. Okay, so apa yang kita tunggu ialah dia membuat breakout di bottom inner Bollinger Band. Kita boleh nampak di sini kebanyakan boleh nampak kebanyakan pair seperti AUD JPY, NZD JPY, AUD US dollar dan NZD US dollar masing-masing ada support area di sini, iaitu bottom inner Bollinger Band yang warna merah. Di sini jika berlakunya breakout, maka downtrend formation kukuh untuk membuat penurunan lagi, dan ada kemungkinan akan break support area di sini. Support area which is the last support ataupun recent low yang berlaku pada hari semalam. Okay, boleh nampak di sini, kita boleh tandakan. Okay, so jangkaan saya kalau kita menggunakan Fibonacci, ada kemungkinan, alright, so ada kemungkinan the last zone area ataupun the last price mungkin turun yang sampai di sini. Kita combinekan Fibonacci dan support area. So kalau betul dia nak buat penurunan, maka dia akan sampai 423. Bergantung juga pada pasaran komoditi hari ini. Kalau komoditi weak, maka investor is off, dan ada kemungkinan dia akan membuat breakout di 423 dan support area di sini, dan mungkin akan turun lebih banyak. Dan secara tidak langsungnya dia membuat breakout di bahagian downtrend line di sini, iaitu bottom inner Bollinger Band. So jadi dia akan mengukuhkan ataupun menunjukkan pengukuhan kepada downtrend di sini, nampak so kalau betul dia nak turun lagi, maka kita boleh hold position, dan kita mengharapkan yang H4 akan membuat perkara yang sama, iaitu membuat breakout di bottom inner Bollinger Band supaya terbentuknya downtrend formation. Okay, so kalau kita tengok the bigger time frame, nampak di daily, nampak kat situ di daily. Andai kata daily membuat retracement tapi belum masuk zone exhausting, kalau dia masuk zone exhausting, dia mungkin akan cari MACD ataupun 520. So jadi kita boleh gunakan Fibonacci untuk melihat di price yang mana dia akan mungkin sampai sebagai limit. So kalau ikut daily, ada kemungkinan di sini di 261, or lastly dekat 423, agak banyak So kalau kita membuat jangkaan, kalau dia turun sehari dua ni, mungkin cecah sehingga 100 pip lebih kurang, 100 pip lebih kurang macam tu. So kita kena rujuk kepada dashboard sama ada tapi kalau kita lihat pagi ni, boleh nampak kita lihat pagi ni AUD nampak weak, NZD nampak weak, dan safe haven USD dan JPY mengukuh. So jadi di sini kita boleh nampak NZD dan AUD weak. So ada kemungkinan investor masih lagi mood risk off. Okay, mood risk off, dan secara tak langsung US dollar dan Japanese yen mengukuh. Kalau US dollar lagi menguat,
dan Japanese yen menguat, maka jelasnya bahawa hari ini kemungkinan besar investor membuat risk off, mode risk off. Okay, so itu saja setakat ni bagaimana kita menggunakan double Bollinger untuk melihat kekuatan trend dan juga market exhausting. Okay, dia ada 3, iaitu market retracement, dia ada 4. Market retracement, iaitu apabila market membuat pullback, retracement, dan apabila dia membuat breakout masuk kepada inner zone, dia panggil exhausting. Kemudian apabila dia reject di bahagian mid BB, ini kita panggil dia re-entry. Okay, so bila dia break balik bottom inner Bollinger Band, ini kita panggil trend continuation. So di sini kita anggap dia masih lagi dalam zone retest. Okay, zone retest. Kalau dia tidak berjaya mengukuhkan penurunan harga dan membuat breakout bottom inner Bollinger Band, ini kita panggil dia sebagai retest, dan dia mungkin akan membuat pullback kembali dan cuba membuat changing direction kepada bullish. Kemudian dan akan another round, dia akan cuba break bottom top inner Bollinger Band yang warna hijau ni untuk tukar kepada formation uptrend. So di sini kita akan fokus kepada holding buy position, holding buy position, sebab kalau kita di sini DH4 major trend dia ialah uptrend. Okay, so apa yang saya boleh buat kesimpulan di sini ialah Australia dollar, US dollar ini sedang membuat retracement sahaja. Cuma kita nak tengok ini the last support area. Kalau hari ini dia berjaya break bottom inner Bollinger Band, maka dia akan membuat penurunan yang mungkin banyak, tapi sebaliknya dia akan mula kembali mencari BBB dan akan cuba membuat breakout. Biasanya market dia akan cuba beberapa kali untuk menukar direction. Jika tak berjaya, dia akan try another round sehingga dia berjaya. Jika tak berjaya, maka dia akan teruskan penurunan ke dalam zone downtrend. Alright, cukup dulu sharing pada hari ini tentang cara kita membuat projection menggunakan dan membaca arah market menggunakan double Bollinger Band dan moving average. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.